Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam sesi kita belajar membaca Al-Quran, iaitu surah-surah lazim yang biasa kita baca dalam solat kita. Dan hari ini kita akan membaca surah Al-Qadr dan dalam siri yang ke-19. Baik. Sebelum kita meneruskan pembacaan kita pada hari ini, saya mohon sekali lagi, iaitu setiap kali saya ke udara, saya akan mohon kepada sahabat-sahabat semua dan teman-teman semua yang telah view tapi belum subscribe, tolong subscribe dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain supaya mereka dapat sama-sama belajar dengan kita dan kita sama-sama dengan mereka dapat memperolehi rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT dengan sebab kita belajar. Dan dengan itu kita teruskan dengan pembacaan hari ini. Kita mula dengan A'udzubillah minasyaitonirrajim, dan kita di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ini baris bawah tak ada beberapa baris dia. Tinggal masih menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mula dengan ayat yang pertama. Kita bermula dengan kalimah inna. Saya akan jelaskan macam mana bunyi dia. Inna. Mula-mula hamzah ini baris di bawah bunyinya i dan ditasydidkan dengan huruf nun. Bila nun bertasydid, kita ingat dia kena baca wajib dengan gunnah, 2 harakat, iaitu panjangnya lebih kurang 2 harakat. Macam mana bunyinya? Inna. Nun baris atas bunyi na, tetapi kita apabila memperhatikan dalam Al-Quran ada gelombang, tanda gelombang di sini, menunjukkan dia dibaca panjang lebih daripada 2 harakat, lebih daripada harakat mad asli. Maknanya kita kena baca dia inna, maknanya dengan 4 harakat. Saya guna 4 harakat, 5 pun boleh. Kerana apa? Kerana mad di sini, huruf mad alif ini bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, maka kita memanjangkannya, kita menggunakan hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi sebab itulah kita baca panjang. Kenapa? Iaitu kriteria dia macam mana dia boleh baca panjang. Tadi saya telah terangkan, apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Kalimah berikutnya bermula dengan hamzah baris di atas bunyi a. Ingat hamzah dia pangkal halqum a, kemudian dimatikan dengan disukun dengan huruf nun di sana. Nun sukun bertemu dengan huruf zai, huruf zai. Baik. Apabila nun sukun bertemu huruf zai adalah huruf ifa, maka kita kena baca dia nun ini dengan ifa hakiki. Macam mana bunyinya? Iaitu zal. Maknanya kita baca antara izhar dengan idgham. Malah kalau tidak izhar, maknanya lidah kita tidak jejak pada langit makhraj, iaitu makhraj nun, iaitu tidak jejak. Kalau biasa nun depan makhraj lam itu dia jejak, lidah kita pergi kepada langit, lekat ke sana. Tapi apabila ifak tidak, itu maksudnya antara izhar dengan idgham. Bunyinya zal. Zal baris di atas dimatikan dengan lam, bunyinya zal. Jadi zal, kemudian nun baris di atas bunyi na, ada bertemu dengan huruf mad yang kecil, tanda huruf alif kecil ini menunjukkan kena baca dengan mad asli na. Menha baris depan bunyinya hu. Jadi bagaimana membacanya? Anzalnahu. Yang kedua. Baik. Yang ketiga, kita jumpa kalimah fi saja. Fa baris di bawah bertemu dengan ya sini, baca dengan mad asli 2 harakat, iaitu fi. Ingat makhraj fa itu gigi kacip atas pergi kepada perut bibir bawah. Fi. Jadi panjangkan saja, pasal dia mad asli, panjangkan saja. Fi. Dan kemudian kita berjumpa dengan kalimah
lam baris di atas dimati dengan ya. Bila ya sebelumnya dia sukun, sebelumnya baris di atas, maknanya dia adalah huruf lin, baca dengan lembut lai. Lai tapi tak panjang. Lai kemudian lam baris di atas la. Laila, laila, bunyinya. Dan ha pada sebawah bunyi hi, tetapi ha ini bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan izah kamari, di mana huruf ha itu kita mati dengan huruf lam. Pasal apa kita mati dengan huruf lam? Kalau kita tak tahu hukum, perhatikan di sana ada tanda mati di atas lam itu. Maknanya kita bacakan ha ini dimatikan dengan lam. Hil, til, lailatil, bukan hi. Itu ni kita wasal, bunyi dia huruf ta, bukan huruf ha. Baik. Selepas kita izhar kamarikan dia, kemudian kita baca qaf baris atas bunyi qaf, bunyi qa, terangkat pangkal lidah kita. Qa, jangan baca ka. Itu kaf, iaitu terbuka pangkal lidah kita. Lidah kita terbuka dengan lengan. Kemudian dimati dengan dal. Jadi bunyi qad. Baik. Oleh kerana dal ini huruf qaqalah, dimati dekat situ. Selepas huruf qaf, itu tadi qa, dimati dengan qad, dia bunyi qad. Ada lantunan. Tetapi dia ini wasal dengan huruf ra. Kita wakaf dengan huruf ra. Jadi bunyinya daripada lailatul kita baca. Lailatil qadri. Lailatil qadr. Jadi mahraj yang terakhir ialah mahraj ra, iaitu kita letak lidah kita bersentangan dengan gusi atas gigi kaca kita, tentangan. Jadi bunyinya qadr, ra itu bunyinya tebal, qadr. Baik, kita baca ke ayat yang pertama daripada inna. Baik, kita baca perlahan-lahan supaya semua dapat mengikutinya. Tarik nafas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nampak Cuba kita laju sedikit saja daripada speed yang tadi. Tarik nafas panjang-panjang dan baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi itu cara membacanya. Kita pergi kepada ayat yang kedua, pendek aja ayatnya. Bermula dengan kalimah wama, iaitu kenapa dia bunyi wama? Waw baris di atas bunyi wa, satu harakat. Mim alif di atas ma di sana, dan bertemu pula alif ini dengan hamzah, maka kita baca sama juga, iaitu mad jaiz munfasil. Kerana alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Tak perlu saya bincang panjang lagi. Kita dah bincang kenapa dia baca panjang itu. Jadi bacanya wama, 4 harakat atau 5 harakat. Baik. Pergi kepada kalimah yang kedua, bermula dengan hamzah baris di atas bunyi a, dimati dengan dal di situ, iaitu ada. Ada lantunan. Kalau kita baca dia situ berhenti, kuat lantunnya kubra. Tetapi dia bersambung dengan atau berwasal dengan huruf ra di sini. Ra yang bertemu dengan alif, iaitu mad asli baca ra ni, ra dan baca tebal di atas, sebab dia baris di atas. Jadi ada ra, nampak lantunan tu sedikit, dia menurun daripada kubra, sebab dia bersambung. Kemudian kaf baris di atas ka, ada ra ka, ada ra ka. Baik. Kemudian kita pergi pada kalimah ma. Mim alif di atas baca ma, sebab mim bertemu dengan huruf mat, baca mat asli dua harakat, iaitu panjangnya 2. Ma. Kemudian bertemu dengan kalimah lailatul. Baik, tadi lailatil, ni baru lailatul. Baik. Lam bertemu dengan ya yang mati sukun, ataupun yang mati, maka dia baris di atas sebelumnya, maka dia adalah huruf ya, ini adalah huruf lin, maka kita baca dengan lembut lai, dan lam baris di atas la, kemudian ta baris di atas baris depan tu, lailatu. Tetapi ta baris depan tu ini bertemu dengan alif lam qamariyah, maka seperti biasa juga seperti tadi, kita akan izah kamarikan huruf ta dengan huruf lam. Jadi bunyinya tul, lailatul. Kemudian qaf baris di atas
kha, dal baris dal sukun bunyi qad, iaitu ada qalqalah sana. Jadi kita baca dengan qalqalah sughra sebab kita wakaf dia dengan huruf ra. Maknanya dal itu duduk antara qaf dengan ra. Jadi kita kena baca qalqalah sughra. Bunyinya Lailatul Qadr. Ra tu bunyi tebal juga. Macam Lailatul Qadr, ni Lailatul Qadr. Baik, kita baca ayat yang kedua perlahan-lahan. Daripada mula tarik nafas. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Macam tu bunyi baca. Kita laju pula. Itu speed sikit. Macam orang yang dah biasa membaca. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Itu cara membaca orang yang dah biasa membaca. Yang baru tadi cara macam mula-mula kita baca. Dan kita pergi ayat yang ke-3 bermula dengan Lailatul. Lailatul. Baik, sama juga di sini. Perhatikan lam bertemu dengan ya sukun mati, baca ya jadi huruf lin, baca dengan lembut lai, kemudian lam baris atas la, kemudian ta baris depan tu, tetapi bertemu juga dengan alif lam kamariyah, kita baca dengan izhar kamari, matikan huruf ta ni, huruf lam ni dimatikan dengan huruf ta, bunyinya tul. Lailatul, kemudian di sini qaf baris atas qa, kemudian bertemu dengan dal mati, baca dengan qalqalah sughra, bunyi qad. Kemudian ra baris di bawah, baca ri di situ, baca dengan nipis, iaitu ra nipis kalau baris bawah. Walaupun saya tak tulis, tahu. Sini kenapa tebal? Sini kerana dia akhir ayat ataupun akhir kalimah. Dia wakaf kat situ. Dia tidak ada baris, disukunkan dia. Jadi bacanya tebal sebab qaf itu baris di atas. Yang sini walaupun baris di atas tapi dia bersambung. Jadi kita baca Lailatul Qadri. Qadri bunyi dan tentulah bunyinya nipis. Lepas tu bertemu dengan dah bunyi Al-Qadri. Al-Qadri, kemudian bertemu dengan kalimah kha baris di atas kha, bertemu dengan ya mati, baca dengan lin khai, kemudian ra baris dua depan, bunyinya run. Tetapi perhatikan selepas tanwin ini, tanwin baris hadapan ini bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham ma'al gunah, dibacakan tanwin ini dengan diidghamkan dengan huruf mim, bunyinya khairum, lebih bunyi mim. Khairum. Ra tu macam ada satu bunyinya. Kemudian baru kita bertemu dengan kalimah min, iaitu mim baris di bawah disukun dengan nun jadi min. Baik. Min ini nun sukun. Adakah kita nak baca dia izhar ke idgham ke? Perhatikan apakah huruf selepas huruf nun sukun ini, iaitu huruf hamzah. Maka huruf hamzah ada huruf halqum, iaitu dibaca dengan izhar halqi. Min ini kita baca min, jangan dengung-dengung, jangan panjang, satu harakah saja. Khairum, ini dengung dua harakah, dua harakah, idgham al-gunnah, idgham. Kemudian min, satu harakah saja, min. Kemudian bertemu dengan kalimah alfi, iaitu hamzah baris di atas bunyi a, kemudian lam dimatikan dengan lam bunyi al. Al daripada bawah sini pangkal halqum pergi kepada mahras langit-langit di sana, iaitu alfi. Alfi, kemudian shin baris di atas bunyi syah, dimatikan dengan ha, syah. Tetapi disukunkan ra di sini, ra tebal syah. Jadi bunyi syah, bunyi lidah kita tu berakhir dengan makhraj ra. Walaupun ra itu tidak bunyi sepenuhnya, dia bunyi lebih kurang suku saja. Syah gitu. Jangan mati syah. Syah tu bersaja je bunyi ha tu. Tak boleh. Iaitu mesti lidah kita pergi kepada huruf ra. Syah. Baik. Kita baca sama-sama.
Perlahan-perlahan kita baca bagi yang baru belajar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dapat? Baik, kita laju sikit yang dah biasa baca, tapi nak membetulkan dia punya hukum. Baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dapat. Baik, kita pergi ayat yang ke-4 bermula dengan tanazzalu. Baik. Ta pada di atas bunyi ta. Dia tu dia berangin Hamat ta tekan gigi ujung lidah kita ke gigi gunting gigi kacip atas. Dia tu ta. Kemudian dia bunyi hamas sikit. Nun baris di atas bunyi na, tetapi dia bertasydid dengan nun. Jadi tam dengan zai, bukan dengan nun. Ta, nun baris di atas bunyi na, bertasydid dengan huruf zai bunyi naz. Tanaz bunyinya. Bila kita sambung tanaz, zai baris di atas bunyi za, bukan zal. Itu nipis bunyinya. Yang ini dia dalam sikit, kuat sikit desirannya. Tanaz, zai baris di atas bunyi za, lam baris depan bunyi lu. Tanazzalu. Baik. Lu di sini lam baris depan bertemu dengan alif lam qamariyah juga. Jadi kita baca seperti biasa. Kita matikan lam dengan lam ini. Lam baris depan dengan lam mati ini bunyinya lul. Tanazzalul. Kemudian mim baris atas bunyi ma, lam baris atas bunyi la, tetapi la ni bertemu dengan alif iaitu huruf mad, dan ada tanda gelombang ini menunjukkan dia kena baca panjang. Mana sebab dia bertemu dengan hamzah. Apa hukumnya? Iaitu dia dalam satu kalimah. Apabila huruf mad bertemu dalam satu kalimah dengan hamzah, maka kita baca dengan hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, baca 4 atau 5 harakah. Sama juga dengan mad jaiz, cuma keadaannya lain. Yang ini dalam satu kalimah, mad jaiz dalam 2 kalimah. Baik, kita baca. Ka baris atas bunyi ka. Hamzah tadi baris bawah i. Ka baris atas ka, dan ta baris depan tu. Jadi bunyinya tanazzalul malaikatu. Kemudian kita pergi pada kalimah berikutnya, daripada tu pergi kepada waw baris atas wa. Kemudian waw ni bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka apakah huruf syamsiah sana? Huruf ra. Huruf ra baris depan tu. Jadi macam mana kita nak baca? Kena baca dengan idgham syamsi, masukkan dengan waw ni dengan huruf ra. Jadi apa bunyinya? War. War. Baik. Kemudian ra baris depan ru. Kemudian ra baris depan ni bertemu dengan waw di sini, jadi dibaca dengan mat asli iaitu panjang 2 harakah. Bunyinya sama juga ru, tapi cuma panjang 2 harakah. Jadi waru, ha baris depan hu, waruhu. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu fa bertemu dengan ya di sini, fa baris bawah bertemu dengan ya, baca fi. Dia juga mat asli sebab sebelum dia baris di bawah. Kemudian ha di sini bertemu dengan alif huruf mat juga, maka dia juga dibaca dengan mat asli 2 harakah. Jadi bunyinya fiha. Fiha sama panjang fi dengan ha. Baik. Kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu kalimah ba biizni. Baik. Ba baris bawah bunyi bi, hamzah baris bawah bunyi i, tapi dia dimatikan dengan huruf zal. Zal. Bunyinya iz. Bi iz. Itu hujung belakang hujung lidah, gigi kacip. Huruf zal. Jadi bila dia matikan dengan hamzah baris bawah ni, bunyinya bi iz gitu. Dan nun baris bawah bunyinya ni bi izni. Baik, kemudian nun di sini baris bawah bertemu dengan huruf dengan kalimah rabbihim, iaitu ra baris di atas ditasydidkan dengan ba bunyi rabb. Ra baris di atas baca dengan tebal rabb. Ba baris bawah bunyi bi, rabbi. Kemudian ha baris bawah bunyi hi, mati dengan mim di sini, iaitu him. Baik. Di sini mim sukun bertemu dengan
mim yang bertasydid di sini. Maknanya mim bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham mis lain sagir, iaitu baca dengan dua harakat, iaitu kita ha di sini kita dengungkan dengan mim di sini, iaitu yang kedua, rabbihim. Jadi dia panjang sikit dan berdengung, rabbihim. Kemudian bertemu dengan kalimah min di sini, baris bawah min, nun di sana sukun. Baik, perhatikan di sana sama ada dia dibaca izhar min ataupun dibaca dengan apa? Perhatikan huruf berikutnya, iaitu huruf kaf adalah huruf ifa. Maka kita baca dengan ifa hakiki, iaitu minku. Minku, kaf baris depan ditasydid dengan lam jadi kul, mingkul. Li, lam baris bawah li, kulli. Kalimah yang berikutnya kulli. Kemudian hamzah baris atas bunyi am dan dimati dengan mim bunyi am. Kemudian ra di sini disukunkan bunyi abr, iaitu baca ra dengan tebal, tidak baca rin gitu. Kalau kita wasal baru kita hidupkan ra baris dua, bertemu dengan sin, iaitu ifa sini kalau wasal. Jadi kita wakaf kat sini sebab kita baru belajar, kita wakaf mana tempat boleh wakaf kita wakaf. Baik, kita baca daripada mula. Perhatikan betul-betul daripada tanazzalun. Baik, ini panjang sedikit ayatnya. Tarik nafas panjang juga. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baik, jadi am itu berakhir dengan mahzas ra, iaitu lidah kita bertentangan dengan gusi atas gigi kecil. Cuba kita baca laju sikit. Kalau misalnya kata panjang sangat, kita boleh berhenti kat sini. Warruhu fiha, kita boleh berhenti sini. Tapi kita cuba baca sekali sampai sini. Tarik nafas panjang-panjang, sama-sama kita baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu cara membaca laju. Baik, kalau perlahan saya dah tunjukkan tadi, itu untuk orang yang baru belajar boleh tengok satu-satu bunyinya. Baik, kita pergi iaitu ayat yang terakhir, iaitu ayat yang kelima bermula dengan salamun. Baik, sin baris atas bunyi sa, kerana itu kita panggil salamun. Tengok perhatikan bunyi itu. Setiap-tiap suku kata. Ini suku kata sin bunyi sa. Bunyi suku kata sa, kemudian lam bunyi di atas lam bertemu dengan alif. Panjang dua harakat. Bunyi la juga tetapi dua harakat. Salah. Mana saya lebih daripada dua harakat saya sebut la tu sebab nak tunjukkan, iaitu berbeza dengan sin yang satu dengan lam yang dua harakat. Salah. Nampak Kemudian mim baris dua di atas, tetapi kenapa dia terbalik situ? Itu kalau tanda begitu kita kena baca izhar, sebab tanwin itu bertemu dengan huruf ha, huruf pangkal halkum. Iaitu huruf halkum, apa saja tanwin atau nun sukun mesti dibaca dengan izhar. Dia panggil izhar halki, iaitu salamun. Salamun. Kemudian sini ha baris bawah hi, ya baris atas hiya. Kalimah berikut hiya, salamun hiya. Kemudian ha di sini baris atas bunyi ha, iaitu tengah halkum berangin sikit bunyinya ha. Ha beramas bunyinya. Kemudian bertemu dengan ta, dia tasydid dengan ta, hat. Kemudian ta pada atas bunyi ta bertemu dengan alif pula, maka ta itu dibaca dua harakat, bunyinya hatta. Tadi salam, ini hatta, satu dua. Baik, bertemu dengan kalimah mim pada atas bunyi ma, dimatikan dengan huruf ta, mata. Kemudian lam pada atas la, jadi matla. Kemudian ain baris bawah i, tetapi ain ini bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita matikan ain ini dengan huruf lam sebab lam ini tanda mati ada sini.
Jadi bunyinya il. Matla'il. Ni to ini adalah huruf qalqalah bunyi mat. Nampak bunyi qalqalah sughra. Kena bila sambung, kalau kita mati macam tu bunyi kubra. Bila kita sambung matullah, jadi sughra bunyinya. Matla'i il. Baik. Fa pada serta fa mati dengan jim fajr pun qalqalah juga fajr. Fajr. Tapi dia sukunkan ra ini walaupun di baris bawah, tapi di kanan sini baca dengan tebal itu al-fajr. Al-fajr, matla'il fajr. Baik, kita baca daripada mula. Baca dengan perlahan untuk yang baru belajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dapat? Cuma kita baca dengan lancar. Bagi mereka yang dah lancar, cuma nak tentukan hukum dia. Salamun hai. Balik semula. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lagi sekali untuk terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jadi selalulah review video ini supaya dapat baca dengan baik mengikut hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Dan setiap kalimah ada hukum dia. Yang tak ada tu baca satu-satu gitu. Yang ada hukum kita kena ikut hukum dia, insya-Allah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.